Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Baru-baru ini Malaysia ataupun seluruh kepimpinan politik Malaysia digemparkan berkaitan dengan kes My Airline. Sebelum ini juga kita mendengar Muhyiddin Yassin telah menafikan terlibat berkaitan dengan isu My Airline. Hari ini terdapat satu tangkapan ataupun polis telah menahan seorang lagi suspek, di mana ini pasti mengejutkan kepimpinan politik Malaysia. Satu artikel dari Malaysia Kini, kes My Airline, polis tahan seorang lagi suspek. Polis menahan seorang lagi lelaki bagi membantu siasatan berhubung aktiviti pengubahan wang haram membabitkan penerbangan tambang murah My Airline. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Ramli Muhammad Yusof, suspek lelaki itu akan dibawa ke lokap berpusat Jinjang, Kuala Lumpur untuk tahanan reman pada jam 10 pagi. Pada awal pagi, satu lagi tangkapan suspek telah dibuat di rumahnya di Bangsar. Setakat ini, JSJK PDRM, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, telah merampas 12 buah kenderaan dari dua suspek, dokumen berkaitan iServe Technology dan Vacation Sendirian Berhad, 6 jam tangan mewah, 8 beg tangan mewah, 2 komputer riba, 1 CPU dan 10 items barang kemas, katanya dalam satu kenyataan media. Penahanan itu menjadikan 4 individu ditahan, termasuk pengasas syarikat penerbangan tambang murah itu. Sebelum ini, 15 individu memfailkan saman terhadap pengasas bersama My Airline, ahli perniagaan Alan Goh Hwan Ho, dan 4 syarikat atas dakwaan gagal membuat bayaran balik berhubung pelaburan lebih RM8 juta. Ramli juga berkata, reman suspek utama tamat pada hari ini dan akan dibebaskan dengan jamin polis. Siasatan masih diteruskan dengan tumpuan semakan dokumen penting dalam transaksi perniagaan iServe, katanya lagi. Tambahnya, siasatan masih diteruskan dengan fokus semakan dokumen penting dalam transaksi perniagaan iServe. Selasa lalu, polis menahan ahli perniagaan berusia 57 tahun itu bersama isteri dan anaknya di rumah mereka di Shah Alam. Bagi siasatan kes mengikut akta pencegahan pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan, dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Reman terhadap isteri dan anak lelaki ahli perniagaan itu tamat pada Sabtu. Artikel ini dari Malaysia Kini diterbitkan pada 23 Oktober. Hello, salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara yang amat dihormati. Baru-baru ini tawaran daripada Kerajaan Perpaduan terhadap PAS, sikap keterbukaan Kerajaan Perpaduan untuk menerima PAS masuk menyertai Kerajaan Perpaduan, akhirnya sah ditolak oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Maknanya Muhyiddin tak jadilah selamat tinggal. Tak jadilah Hadi Awang mengucapkan selamat tinggal kepada PN. Tetapi di samping penolakan Hadi Awang ini terhadap Kerajaan Perpaduan, dan di dalam ucapan Tan Sri Abdul Hadi Awang baru-baru ini, beliau menyebut di dalam PH ada bekas banduan, ada bekas perasuah, dan juga kluster mahkamah. Nah, sudah pasti pengundi-pengundi PHBN ataupun Kerajaan Perpaduan tidak berpuas hati dengan kenyataan Hadi Awang. Seolah-olah parti PAS itu
lebih suci ataupun parti paling suci di dalam politik Malaysia. Nah, pada akhirnya satu kecaman diterima oleh Hadi Awang. Saya rasa bukan satu saja, tetapi ramai lagi yang tidak berpuas hati dengan kenyataan Hadi Awang. Nah, akhirnya Setiausaha Politik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu artikel dari Harapan Daily, hanya kerana pakai kopiah, jangan rasa orang lain tidak suci, menurut Setiausaha Politik Perdana Menteri. Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri Ahmad Farhan Fauzi kesal dengan kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang secara sinis mendakwa kerajaan Madani tidak dapat disucikan lagi kerana dikelilingi bekas banduan dan perasuah. Ahmad Farhan menegaskan, ucapan Abdul Hadi dalam Muktamar PAS tahunan yang diadakan jelas menunjukkan bahawa ahli Parlimen Marang itu selaku seorang agamawan tidak mencerminkan nilai sebenar yang diterapkan Islam. Beliau berkata, Abdul Hadi sebagai agamawan perlu menguar-uarkan nilai kebersamaan, kesatuan dan kekitaan kerana agama Islam telah tersebar melalui penyatuan manusia yang mempunyai pelbagai latar belakang. Lantaran itu, saya berpandangan bahawa ketika kita hendak berpolitik, biarlah ia bersifat sederhana dan jangan sampai kita memecah belahkan umat, melontarkan fitnah dan mengadu domba. Sementalahan itu, jangan hanya kerana kita mengenakan kopiah di atas kepala dan mengemudi parti yang tertera nama Islam, kita merasakan seolah-olah pihak lain tidak suci maupun tidak Islam sepenuhnya, katanya dalam satu kenyataan. Ini pasti satu tamparan hebat untuk Hadi Awang dan seluruh PAS. Baru-baru ini Abdul Hadi dengan nada sinis menyifatkan PAS tidak mahu menyertai kerajaan perpaduan yang sudah sedia tercemar. Abdul Hadi berkata, kerajaan Anwar penuh dengan kekotoran dan PAS tidak mahu menyucikan parti-parti di dalam kerajaan. Kamu boleh lihat kerajaan PH, siapa dalamnya. Cuci macam mana? Bekas banduan ada, kluster mahkamah, kestra suap pun ada. Macam mana kami nak ikut serta, katanya. Lantaran itu, Ahmad Farhan menyarankan Abdul Hadi untuk mengkaji semula pandangan beliau. Sebagai agamawan, beliau sepatutnya memahami lebih mendalam di dalam perihal ini. Oleh itu, saya berharap hal ini akan menjadi pengajaran kepada semua untuk bersederhana dalam politik dan tidak merendahkan pihak yang berbeza ideologi dengan kita. Nah, saudara-saudara, menurut kenyataan Abdul Hadi, kononnya, ataupun kenyataan Hadi, PH ini, kerajaan Anwar ini penuh dengan penuh dengan kekotoran. Terdapat bekas banduan yang saya percaya itu dirujuk kepada Anwar Ibrahim, dan bekas perasuah dan juga kluster mahkamah. Adakah PAS juga bagi saya PAS juga terlibat dengan rasuah? Baru-baru ini saja kerusi ataupun kemenangan di Parlimen Kemaman dibatalkan kerana rasuah. Nah, begitu juga dengan beberapa kenyataan daripada kepimpinan politik PN ataupun PAS yang dapat dilibatkan dengan isu 3R. Nah, adakah PAS terlalu suci sehingga dapat mengatakan kerajaan hari ini juga terlalu kotor? Nah, itu menjadi persoalan. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.